Assalamualaikum, saya Siti Fatimah dan ini rakan sekerja saya, Zarina. Jadi pada hari ini, sempena dengan Pink October Awareness, kita nak membincangkan tentang topik breast self examination. Jadi sebelum kita pergi kepada breast self examination, saya nak terangkan sedikit tentang breast cancer. Breast cancer ini adalah mutasi sel di payudara. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, melaporkan pada tahun 2019 daripada Malaysia National Cancer Registry Report tahun 2012 hingga 2016 menunjukkan jumlah pesakit yang menghidapi breast cancer adalah pada jumlah 21,634 kes. Ia adalah lebih tinggi berbanding daripada kes yang sebelumnya yang dilaporkan, iaitu 18,206. Jadi dan di sini juga staging late stage, iaitu stage ketiga dan keempat adalah pada 47.9%. Jadi itu adalah statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Statistik daripada KPJ Johor Specialist Hospital pula menunjukkan pada tahun 2017 pesakit perempuan yang menghidapi breast cancer ialah 157 kes dan seorang pesakit lelaki. Manakala 2018 pula sebanyak 164, kesemuanya adalah pesakit perempuan. 2019 pula kita lihat pertambahan kes, iaitu pesakit perempuan 187 pesakit dan seorang kes lelaki pesakit lelaki. Jadi kalau kita tengok dekat situ menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun memang tinggilah. So bila kita tengok statistik 40 tahun ke atas, dia punya kes tu memang tinggi. Jadi sebenarnya kenapa kita nak tekankan tentang breast self examination ni? Okey. Breast self examination ni sebenarnya bukanlah untuk kita nak diagnose diri kita menghidapi breast cancer, tidak. Sebenarnya breast self examination ni adalah tentang pengesanan awal, okey, early detection, di mana kita sendiri melihat perubahan dari segi visual dan juga fizikal. Okey, betul tak Zarina? Ya, betul. Okey, seperti yang Siti Fatimah cakap, beritahu tadi, peningkatan tu dari setiap tahun berkatakan meningkat, betul tak? Betul. Okey, dan umum tahu yang kata orang kanser payudara ni adalah kanser yang kata orang tertinggi di Malaysia untuk pesakit wanita. Okey, yang tadi dah beritahu tujuan untuk pemeriksaan payudara tu adalah untuk detect awal sebenarnya. Okey. Ini dilakukan adalah setiap bulan. Okey, betul. Setiap bulan kita kena lakukan. Kerana apa? Sebabnya ialah kita nak kata orang semua wanita semua adalah aware tentang betapa pentingnya pemeriksaan payudara sendiri itu untuk detect sekiranya ada apa-apa abnormal. Dan saya akan beritahu seterusnya dan mengikuti apa yang kami akan topik ini akan bincangkan seterusnya. Okey. Dia ada tarikh yang sesuai untuk buat pemeriksaan payudara ni ialah untuk wanita biasanya dia akan ikut pada hari menses ataupun hari period pada setiap bulan tu, iaitu pada 7 hingga hari ke-10 day menses, ataupun kita kiralah contohnya hari kita punya menses tu pada hari contohnya ialah 1 bulan. Okey, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dan 7 hari bulan, 8 hari bulan, 9 hari bulan dan 10 bulan, dan paling sesuai sangat untuk kita cek pemeriksaan payudara sendiri itu. Sebabnya ialah biasa kan kalau wanita kalau sebelum menses ataupun period tu dia akan rasa sakit, breast to engorge. Jadi kalau nak buat pemeriksaan payudara tu tak sesuai lah, sebabnya sakit. Okey. Dan pada waktu tu juga adalah bila hormon kita dah mula stabil, bila kita nak buat pemeriksaan payudara tu lebih senang dan kita rasa benda tu macam kata orang dah tak sakit, satu. Kedua, kita dapat identify adakah yang engorge tu yang dah tak ada tu, adakah itu ada benjolan ataupun adalah yang normal yang memang kita ada dalam breast kita. Okey, itu pada untuk yang regular, tetapi pada yang irregular, contohnya pada kadang wanita tak regular, betul tak? Betul. Dia setiap bulan tu setengah orang setiap bulan, tapi kadang-kadang ni dia mungkin 3 bulan, 2 bulan sekali, macam tu. So dia still lagi kena buat. Masa tak miss kena buat juga. Dan juga ibu yang mengandung kena buat 9 bulan kan dia pregnant, so dia kena buat juga setiap bulan.
Okay, supaya kita tak miss. Dan juga wanita yang dah menopause pun kena buat juga. Cuma bezanya ialah kat sini, kalau biasa tu yang regular tu 7 hingga 10 hari. Tetapi kalau untuk yang wanita yang tadi yang kita beritahu tadi tu, dia kena ingat sendirilah sama ada pada, paling senang selalu saya akan beritahu pada wanita ialah pada 1 bulan. Setiap 1 bulan dia check masa tu. So dia kena set dekat kalender lah 1 bulan dan dia kena ingat sendiri macam tu. Tu lebih mudah lah. Dan ada juga wanita bila kita berbincang ataupun masa berjumpa, dia kata saya prefer date birthday. Okey, terpulang. Okey, itu yang mudah untuk diingat. Okey, ada 2 cara untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri ini, iaitu satu ialah cara observe, pemerhatian, dan satu cara lagi ialah secara rasa ataupun palpate. Okey, secara pemerhatian ni ialah paling mudah bila kita nak mandi tu. Okay, kita pergi ke mirror ataupun cermin, menghadap cermin. Waktu tu tangan kita paling sesuai ialah letak di sisi, tegak, dan waktu tu kita akan tengok dulu apa yang ada pada kita punya breast. Betul. Sama ada breast kita tu, masa kita kena hafal lah breast kita tu, dia punya size dia, color dia dan juga keadaan breast tersebut. Yang kita nak cari ialah adakah kata orang pada breast tu abnormal. Contohnya ialah ada tak benjolan, ada tak kemerahan keliling breast tu, dan juga keadaan nipple dia tu macam mana. Kalau memang sejak lahir nipple kita tenggelam, itu memang kata orang memang Allah jadikanlah. Tetapi kalau pada bulan lepas kita nampak tu memang protrude, maksudnya terkeluar, tapi kali ni berbeza dia ke dalam, maksud itu adalah abnormal. Dan satu lagi ialah saiz. Kadang wanita tu dia rasa saiz sebelah kecil sebelah besar. Betul. Itu adalah normal sebab Allah jadikan memang tak samalah. Jangan panik. Okey. Cuma yang kat sini nak kita tahu ialah pastikan kita hafal kita punya breast tu setiap bulan. Kalau first time buat, so next month nanti kita ingatlah, oh macam ni condition kita yang sebenarnya. Okey. Dan juga ialah kali ni kita masih lagi di cermin, tetapi pinggang, maksudnya tangan kita letak di pinggang macam ni, dan kita mendada sikit, maksud ke belakang sedikit, supaya ialah apa-apa benjolan yang ada tu, bila kita tertarik macam ni sikit, dia akan nampak benjolan tersebut. Tu maksudnya kita dapat finding dan kita boleh katakan jumpa doktor dan sebagainya. Dan satu lagi, jangan lupa bahagian sisi pula. Ni kadang-kadang wanita lupa bahagian sisi, terlepas pandang. Masa kat cermin, masih lagi tangan di sisi, tetapi kita pastikan bahagian sisi kanan dan sisi kiri kita ni kita observe juga, sebab kadang-kadang benjolan kat sisi ni kita tak perasan dan kita tak nampak macam tu. Okey, jadi sekiranya Serina, kira kalau macam kita tegangkan, dia membantu sebab kalau ada benjolan tu dia lebih menonjol lah. Ya, betul. Okey. Dan untuk kali ni pula ialah saya akan beritahu tentang cara palpate. Tadi kita observe, kali ni ialah palpate. Biasa kita guna 3 jari ni. 3 jari ni bahagian tengah. Okey. So bahagian tengah ni adalah paling sesuai. Kalau 5 jari ni susah sikitlah untuk cek, tapi 3 jari ni adalah paling sesuai untuk kita nak palpate nanti. Okey. Dan dia bermula ada 2 cara, iaitu secara circular, iaitu urutan bulatan, ataupun daripada atas ke bawah. Macam tu. Nanti saya akan demokan. Okay, dan saya lebih prefer kalau sekiranya ialah waktu mandi, sebabnya wanita tadi kita dah check sebelum mandi. Bila mandi tu, bila kita letak sabun, kita letak shower gel dan sebagainya, licin lagi senang untuk dia buat kata orang urutan tersebut. Okey, saya akan demokan macam mana cara, maksudnya saya demo dulu secara superficial, lepas tu saya akan gunakan model yang ada. Okey, untuk katakan kita dah ready untuk mandi. Okey, dah letak shower gel semua sebagainya. Okey, yang pertama letakkan tangan. Okey, katakan breast ni kita nak buat pemeriksaan, tangan berada di bahagian belakang sekali. Okey, so bahagian belakang leher ni
Dan kita guna 3 jari ni, kita cat bahagian ampit. Okey, kenapa bahagian ampit? Sebabnya ialah dekat sini. Okey, ampit ataupun ketiak kat sini kalau kita tengok, kita nampak terdapatnya rantaian kelenjar-kelenjar, okey, daripada ketiak sampailah ke breast. Ini di mana sekiranya ada sel kanser dan sebagainya, dia adalah consider transport. Okey, dan dia berhenti kat mana dan dia akan membesar kat situ. Itu sebab itulah jangan lupa bahagian ketiak. Okey. Okey. So bila dapatkan ketiak, kita check, lepas tu kita gunakan jari ni dan kita buat pusingan secara circular motion, bulatan besar, okey, sampailah bulatan kecil. Dan last sekali ialah bahagian puting ataupun nipple. Okey, so boleh saya tunjukkan kali ni cara dengan model dummy breast ni. Okey, contohlah. Okey, kita check bahagian ketiak, okey. Kita akan perhatikan dan rasa juga bahagian ketiak tu atas dengan bawah ada tak apa-apa yang benjolan. Okey, dan seterusnya kita akan buat pusingan secara bulatan. Okey, bulatan besar. Okey, nampak saya tak tak angkat tangan sebab bila kita angkat tangan kadang-kadang kita termiss tempat tu, betul tak? Terlepas. Okey, kita terlepas tempat tu. So kita continuously bulatan tu daripada bulatan besar sampailah ke bulatan kecil dan seterusnya adalah ke bahagian nipple. Nipple kita buat cara macam ni. Okey. So kita observe lah daripada nipple ada tak keluar cecair. Kalau ibu yang menyusukan, dia akan keluar susu lah. Kalau keluar yang abnormal, contohnya macam nanah ke darah, kita cepat-cepatlah jumpa doktor. Tapi kalau sepatutnya normal, tak ada keluar apa-apa. Betul. Okey. Dan seterusnya kita buat pula bahagian sebelah. So kena dua-dua belah kena buat juga. Okey, ini cara kita berdiri. Okey, ada juga cara nak baring pun boleh juga kan kita buat. Waktu nak tidur tu pun boleh kita buat. Okey. So saya rasa ialah mungkin semua wanita boleh lakukan ataupun pernah buat juga biasa ni, tetapi dia tak tak mahir. So daripada kita mengharapkanlah daripada topik yang kita bincangkan ni, dia lebih lebih faham. Dan juga kalau boleh setiap bulan lah buat. Jangan lupa sebabnya kita kita nak semua wanita tahu buat BSE ni daripada age berapa sekalipun, dan kita dapat detect awal sekiranya kita dapat benjolan-benjolan tersebut, kita boleh jumpa doktor dengan segera. Okey, saya rasa itu saja. Baik, jadinya sebagai conclusion bila kita rasa ataupun bila kita buat breast examination ni setiap bulan, kita sendiri tahu perubahan tentang diri kita secara visual dan juga fizikal, ya. Betul. Jadi kami sarankan sekiranya anda rasa ada benjolan ataupun ada apa-apa abnormalities, bolehlah datang jumpa kepada pakar untuk sama ada doktor akan buat CBE, Clinical Breast Examination, untuk 40 tahun ke atas, mammogram, dan juga 40 tahun ke bawah ultrasound lah. Okey, jadi kita nak tekankan sekali lagi, lakukanlah pemeriksaan payudara setiap bulan. Okey, feel for lumps, save your bumps. Early detection saves life. Okey, dan saya juga akhiri di sini ialah, bagi saya ialah, home message saya ialah set the date every month for BSE. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.